Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okay, bersama aku lagi untuk video yang terbaru dalam YouTube channel Mawi TV. Aku hari ini nak buat review penuh berkaitan dengan Toyota Vios Facelift 2021. Selepas pemanduan selama lebih kurang 6,000 km dengan lebih kurang 4 bulan penggunaan, jadi aku rasa aku dah agak faham karakter kereta ni. Jadi kalau korang nak tahu tentang review kereta ni secara penuh dan detail serta jujur, baik dan buruknya, jadi jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Kita akan jumpa sebentar lagi. Okay guys, seperti yang dijanjikan, aku masuk kepada bahagian yang terakhir. Selepas pengalaman aku selepas penggunaan Toyota Vios Facelift ini selama lebih kurang 6,000 km dan selepas 4 bulan pemanduan. Okay, aku rasa agak dah faham lah karakter kereta ni. Jadi hari ni adalah bahagian yang terakhir. Aku nak cerita tentang berbaloi ke tak berbaloi kau nak beli kereta ni. Sebenarnya dari segi pengalaman aku sangat bersyukur dan berpuas hatilah dengan kereta ni, dan aku rasa aku buat pilihan yang sangat tepat. Dan aku gini, nak tahu aku buat keputusan yang tepat ataupun tak, selalunya adalah caranya adalah aku akan tengok kereta yang aku dah aim sebelum ni. Bila aku bertembung dengan dia, aku rasa pedih ke tak, ataupun aku rasa macam frust ke tak, kenapa lah aku tak ambil. Okay, selalunya bila Vios orang akan bandingkan dengan Honda City kan. Okay, aku pun bila kala jumpa Honda City secara bertembung, aku dalam hati aku akan rasa macam tak ada sedikit pun rasa rendah diri. Okay, sebab dulu aku bawa Honda City spek S tau, yang standard. Jadi aku akan sentiasa rendah diri dengan kereta-kereta lain. Rendah diri tu kan maksud macam taklah, rasa aku macam kenapa lah aku ambil kereta S, macam tu. Aku selalu macam tu. Alright, jadi sekarang ni bila aku ambil full spec G ni, dan bila aku jumpa pun dengan RS sekalipun, aku tak rasa macam aku rasa terlalu rendah diri. Sikit tu ada, tetapi aku tak adalah rasa macam bodoh lah, aku silap lah buat tak macam tu. Dan bila aku jumpa Honda City, lagilah aku tak rasa pun yang aku buat silap bila pilih kereta ni sebagai kereta yang aku nak beli. Okay, tu menunjukkan yang aku sangat berpuas hati dan ianya sangat berbaloi. Dan bila aku jumpa Almera, sebab Almera jarang jumpa, jadi aku ada juga rasa macam okay lah, kereta ni rare kot, kalau beli pun kau je yang pakai, orang lain tak guna. Jadi macam aku tak rasa aku rasa menyesal atau ralat lah. Sebab Almera tu pun dia punya speknya pun tak terlalu tinggi pun, lebih kurang pada aku, dia sedikit kurang sikit lah dari segi safety dan sebagainya. Tapi di antara pesaing yang kuat lah. Tapi mungkin sebab dia tak berapa banyak di atas jalan raya satu, dan kau tak akan rasa macam meralat lah sebenarnya. Dan aku kadang-kadang aku akan rasa sebenarnya sebelum aku beli ni kan, aku ada banyak pilihan kereta. Okay, antara yang aku pesaing yang paling kuat sebenarnya adalah Ativa dan juga X50. Itu dua sebenarnya persaingan yang paling kuat untuk kereta ni. Okay, kadang-kadang ada juga aku rasa macam dululah awal-awal menyesal kenapa aku tak ambil Ativa. Okay, kenapa aku tak ambil Ativa, sebuah kereta yang berharga RM70,000. Okay, dan kemudiannya dia ada spek yang lebih canggih sebenarnya daripada Toyota Vios ni. Dah lah, dia murah, dia spek yang lebih canggih. Dia pula adalah sebuah SUV yang memang aku aim nak cari sebenarnya sebelum aku nak beli kereta ni. Okay, jadi aku pada peringkat awal adalah juga sedikit rasa macam aku buat keputusan yang betul ke tidak ni. Okay, tapi akhirnya aku rasa aku berpuas hati beli sebuah kereta Toyota berbanding aku beli sebuah kereta Pro 2. Sebenarnya dia lebih kepada nilai brand tu sahajalah. Sedangkan dari segi pembuatan, spare part tu sebenarnya dianya adalah kereta yang sama je, dari tempat yang sama pun. Tak ada perbezaan yang besar pun. Tapi dari segi lambang tu lah, lambang P dengan lambang T tu yang menyebabkan ianya adalah
sesuatu yang berbeza lah pada aku. Aku tak nak aku kalau boleh nak beli sebuah kereta yang aku rasa aku berpuas hati, dan aku tak rasa ada feel macam rendah diri sikit. Dia tak adalah membongak belagak je kan, tak ada. Dia cuma macam paling kurang aku tak adalah rasa macam terlalu tinggi, terawang-awangan, macam kayangan sangat, dan tak adalah terlalu rendah. Dia punya prestige dia tu, tak adalah. Ada nanti kan orang cakap nak prestige belilah ni, belilah Porsche ke BMW je. Korang mungkin cakap dalam konteks yang berbeza daripada apa yang aku sedang bincang lah ni. Okay, aku nak sebuah kereta yang masih lagi ada rasa nilai prestige dia, tapi taklah terlalu kayangan sangat sehingga menyebabkan kita rasa macam riak dan bongkak lah. Yang ni macam biasa-biasa je. Tu dia punya ni. Jadi walaupun Ativa tu ada spek yang tinggi dan sebuah SUV yang aku memang nak cari pada masa tu, tapi akhirnya aku perasan yang rupa parasnya tu sangatlah buruk. Okay, sangatlah buruk. Kalau yang masuk tu Toyota Race, aku mungkin ambil Toyota Race. Okay, tapi sebab yang masuknya adalah Ativa, aku lupakan lah, sebab dia Pro 2 lah. Okay, tapi sebenarnya kalau Ativa masuk, Race pun masuk, mungkin aku tak akan beli juga kedua-dua tu. Jadi dia macam jadi Rush dengan Arus. Berapa kau nak beli sebuah Rush yang harga 20,000 lebih mahal berbanding dengan Arus, sedangkan dua-duanya keluar daripada kilang yang sama, benda yang sama, teknologinya pun sama, cuma kurang ni lebih tu, kurang ni lebih tu je. Jadi aku mungkin tak akan beli juga kedua-duanya. Sebab gini, kalau macam sekarang, kalau kau beli Rush, kau akan rasa macam okay lah, ni kereta level berbaloi sebab beli kereta pada harga yang murah, sedangkan ianya adalah sebuah kereta yang sama je keluaran Rush. Faham maksudnya? Buat apa beli Rush yang 20,000 lebih mahal sedangkan benda yang sama je ni? Okay, dia macam itu kalau kau ambil Arus. Tapi kalau kau ambil Rush pula, orang akan macam tahu apa ke pelik kau ini. Okay, benda tu salah. Arus dan Rush tu keluar dua-dua dari kilang Proton, bukan kilang Toyota. Toyota hanya QC je Rush tu. Jadi buat apa kau beli sedangkan dia hanya ada pre-collision system TSS tu je. Sedangkan Rush ada gini dan harga 20,000 lebih rendah dengan bentuk yang lebih fresh pada masa tu. Okay, jadi dalam situasi tu aku dah akan dapati bahawa okay, kalau Ativa dengan Race ni keluar, mungkin dua-dua pun aku tak beli. Mungkin lah macam tu. Sama juga ni Avanza ni. Avanza nak keluar dan pada masa sama Alza pun nak keluar, padahal dua-duanya nanti benda yang sama. Okay, jadi itu yang menyebabkan 20,000 nak ditambah untuk beli kereta ni macam tak masuk akal lah kot. Dia jadi macam tu. Okay, selain tu kadang-kadang aku bila jumpa X50, aku ada sedikit lah rasa macam alamak, cantiknya kereta ni. Okay, kenapa lah aku tak beli? Harga dah lah lebih murah. Contohlah kalau spek yang bawah lah kan, kalau spek yang tinggi tu harga dia sesuai lah. Tapi last kali aku bayangkan betapa lambatnya nak dapat kereta. Yang keduanya betapa masalahnya dengan after sale dia punya servis. Aku rasa macam okey lah, buat apa aku nak pening kepala. Sebenarnya nilai yang paling mahal sebenarnya dalam sebuah kereta ni adalah bukannya teknologi dia sebenarnya. Yang paling mahal adalah sejauh mana kau dapat ketenangan daripada kau beli kereta tu. Kalau kau beli kereta, kau kena banyak fikir, ada banyak masalah, servis, pergi pusat servis tak ada filter, tak ada tu, tak ada ni, kau akan pening kepala. Okay, mungkin kau akan puas hati lah. Macam gini lah, kalau korang beli kereta Jerman sebagai contoh, memang orang kata kereta Jerman tu sedap, tapi berbaloi tak kau nak bayar dia punya servis, dia punya spare part tu dengan kesedapan tu? Kalau kau rasa ianya berbaloi, teruskan. Tapi pada aku lebih perlukan sebuah kereta yang tak membebankan aku punya fikiran. Aku perlu sebuah kereta yang sangat menenangkan. Okay, jadi ini adalah pilihan. Jadi bila aku fikir balik, dari segi harga, dari segi spek, memanglah berbaloi untuk ambil X50. Kemudian tapi aku fikir dari segi ketenangan tu, aku hanya dapat bila aku ambil kereta ini. Okay, ketenangan tu. Jadinya X50 tu pada aku tak cukup memberi aku ketenangan. Dan dari segi rumus-rumus yang kita dengar,
ianya sangat memberi tekanan kepada aku. Jadi aku tak nak ambil risiko sebab hidup aku ni terlalu banyak dah benda nak difikirkan. Jadi aku tak nak lagi tambah masalah-masalah lain dalam hidup aku ni. Okey, jadi apa lagi yang menyebabkan ianya berbaloi sebenarnya untuk ambil X50 lah. Untuk ambil Toyota Vios ni adalah spesifikasi keselamatan yang terbaik dalam kelas dia tau. Okey, ini adalah susah nak dapat. Toyota sebelum ni memang kedekut, tapi dengan Toyota Vios ni memang dia pemurah. Dia bagi, dia tahu dia memang ketinggalan dari segi jualan berbanding Honda City. Jadi Honda City ada image yang kuat tau di Malaysia ni. Jadi macam mana nak beat jualan Honda City ni? Okey, dengan harga nampaknya Toyota tak main harga. Dia tak cuba turunkan harga lebih rendah daripada Honda City. Okey, jadi dia tahu dengan harga yang beza sedikit, orang tak semestinya akan beli Toyota dan dia akan rugilah. Okey, kalau orang memang minat Toyota, tak perlu turun harga pun orang akan beli. Tapi kalau kau turunkan harga, orang yang tak, perubahan harga tu tak meningkatkan jualan kau lebih banyak pun, kau akan rugi sebenarnya. Jadi dia caranya adalah tambah spesifikasi yang terbaik untuk safety kereta ni. Jadinya ianya adalah terbaik dalam kelas dia. Jadi apa yang kita lain ada, dia ada. Gitu. Jadi itu menyebabkan orang tertarik beli. Dia dah tak lagi main harga. Okey, untuk tarik pembeli, sebaliknya dia tawarkan spesifikasi dan juga pengalaman ketenangan tu. Okey, ketenangan yang tak dapat dijual beli. Itu dia punya kelebihan. Cuma korang tak dapat image prestige, bukan prestige lah, image X factor yang ada pada lambang H tu. Itu je sebenarnya. Yang lainnya aku rasa korang Toyota menang sebenarnya dari aspek-aspek lain berbanding dengan Honda City. Okay, aku nak tuang minyak sebenarnya. Sebelum aku tuang minyak, aku habiskan dulu lah video ni. Okay, jadi apa lagi yang korang dapat selain ketenangan, selain spesifikasi tinggi? Apa lagi yang menyebabkan ianya berbaloi adalah ianya adalah sebuah Honda. Dia adalah sebuah Toyota lah. Bila sebuah Toyota, dia ada credibility atau perekod yang baik. Okay, jadi selain itu, yang seterusnya adalah dia punya free gift. Okay, dia banyak sangat bagi free gift kat korang. Dia bagi segala-galanya lah. Kamera dia bagi DVR, dia bagi tray belakang, dia bagi inflector tayar, kemudiannya dia bagi aksesori body kit, semua dia dah bagi dah. Okay, kalau kau beli kereta ni memang cuci kaki, tak perlu fikir nak tambah body kit lagi. Okay, kalau kau ambil Honda City, perlu tambah body kit, tray belakang kena beli, aksesori kena tambah, macam-macam kena tambah. Okay, yang ni tak ada, tu tak ada, semuanya kena tambah lah, sekalian harganya sebenarnya lebih tinggi. Okay, jadi dengan beli Toyota Vios ni, ianya adalah pembelian yang sangat berbaloi dengan harganya, dengan spesifikasinya, dengan free gift yang dia bagi. Memang tak boleh ditandingi oleh mana-mana kereta segmen B lah. Okay, import lah senang cakap. Alright, jadi itu menyebabkan ianya lebih berbaloi daripada jenama-jenama lain. Jadi selepas 6,000 km dan 4 bulan pemanduan ni, aku rasa kelemahan-kelemahannya ada. Okay, tetapi ianya tidaklah mengurangkan nilai berbaloinya beli Toyota Vios ni. Okay, jadi aku sangat berpuas hati sehingga 6,000 km ni dan 4 bulan ni. Dan aku tak rasa aku menyesal untuk beli kereta ni. Dan aku tak rasa rendah diri kerana memilikinya. Jadi macam bahan ketawa orang. Okay, aku kadang aku boleh bayangkan yang orang lain akan anggap, apa dia ni beli kereta ni, kan korang akan macam berfikir macam tu kan. Tapi aku tak rasa, kalau orang cakap macam tu pun, aku tak rasa yang aku buat pilihan yang salah. Aku buat pilihan yang tepat untuk beli kereta ni. Jadi kalau korang nak cari sebuah kereta segmen B yang berbaloi, yang puas hati, yang kekurangannya sangat minimal sedangkan kelebihannya sangat banyak, dan kalau paling penting pada aku yang tiada nilainya adalah ketenangan fikiran. Itu pada aku yang menyebabkan ianya luar biasa lah. Okay, selain sebenarnya banyak-banyak benda lebih Toyota Vios ni. Okay, berbanding kekurangannya dari segi prestasi enjin dengan penggunaan minyak dia, pada aku itu sangat minima. Okay, tak adalah terlalu jauh sangat berbanding dengan kereta pesaingnya. Okay, dari segi rupa pada aku taklah kalah segalanya. Dia menang bahagian depan, mungkin bahagian belakang dia kalah. Okay,
Dari segi keselesaan, aku puas hati lah. Aku puas hati. Alright, jadi itu je aku punya review yang bahagian akhir ni. Okay, jadi mungkin aku akan buat review pula untuk selepas 50,000 km ke nanti kita tunggukanlah videonya. Jadi kita jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum, bye.